Jangan ingat dah dapat degree tu, that's it, anda boleh jadi kaya raya. Tidak sama sekali. So saya ada dapat soalan daripada orang-orang muda, tentang tips nak simpan duit tapi gaji rendah. And kita tak boleh nak nafikan semua orang ada keinginan, especially orang muda lah, nak kahwin, nak beli kereta, nak beli rumah. Kadang-kadang duit yang diperlukan bukannya RM1,000, RM2,000 maupun RM5,000. Kadang-kadang kita nak RM10,000 ataupun RM20,000, RM30,000 dalam masa 3 ke 5 tahun. So apa tips untuk kita simpan duit walaupun gaji kita rendah? So dalam video ni saya nak kongsikan kepada anda 3 tips yang saya biasanya advise, nasihati kepada orang-orang muda. Terutamanya macam, even like my siblings, my younger siblings, adik saya pun saya bagi nasihat yang sama. InsyaAllah, hopefully dapat membantu anda. Tips yang pertama, especially untuk orang-orang muda ni, problem kita adalah untuk disiplin, especially young people. Sebab kita muda, kalau kita tengok logik akalnya, sebelum ni duit kita ditampung oleh mak bapak kita. Mak ayah kita yang bagi duit belanja kat kita. Or even kalau kita pergi makan dengan mak ayah kita. And kadang-kadang mak ayah kita ni income diorang dah besar. They bring us to like tempat macam Tony Romas, Chili's, especially for those yang memang hidup dalam keluarga yang berada, or keluarga yang sederhana. And suddenly tiba-tiba anda graduate and then anda mulakan pekerjaan anda. And I would say that average salary orang-orang rakyat Malaysia ni, especially graduan muda, sangatlah rendah compare dengan cost of living di Malaysia. So apa nak buat? Kalau hidup kita sebelum ini, masa dengan mak ayah kita makan mewah, tiba-tiba kita kena downgrade hidup kita, adalah amat sukar. Trust me, I also feel that way. Bila saya start kerja and then suddenly nak makan pakai duit sendiri, alamak, duit tak banyak, tapi nak makan kat kedai-kedai fancy, kedai-kedai hipster, memang tak boleh nak go. So tips yang pertama di sini untuk mengatasi masalah ini adalah untuk anda buat forced saving. Forced saving bermaksud anda kena paksa simpan duit anda. Bagaimana? Dapat dia gaji, terus allocate siap-siap. Tutup mata, terus allocate siap-siap. Tak payah fikir panjang. Kalau anda jenis yang nak spend dulu duit, bila ada lebihan baru nak simpan, memang sangat-sangat sukar nak buat. So in a way, what you do, the opposite way. Bermaksud, duit masuk je, terus laburkan ke mana-mana lah, tak kisah. So for example, kalau for starters, orang yang tak ada apa-apa ilmu tentang pelaburan, anda boleh masukkan duit tu terus masuk ke ASB ataupun tabung haji. Buat auto deduction siap-siap. Or some of the people that I advise, especially young people, buat half-half. Separuh masuk kat tempat pelaburan macam ASB ke, Wahid Invest ke, ataupun tabung haji. Lagi separuh, this is my advice to young people, is you invest ke dalam ASBF ataupun ASB financing. Apa yang berlaku bila anda invest ke dalam ASBF is that bila anda invest dalam ASBF, bermaksud anda pinjam duit daripada bank, you are leveraging on the bank's money. So for example, anda ambil loan RM100,000 dan anda kena bayar bulan-bulan mungkin lah RM400 atau RM500. So anggaplah itu sebagai forced saving. Dan what happen is that dividen yang anda akan dapat adalah bergantung kepada amount yang anda pinjam daripada bank, iaitu RM100,000. So jadi kalau returnnya 5%, anda akan dapat RM5,000 daripada RM100,000 yang anda laburkan. So that is how it works. Cari satu instrumen pelaburan yang anda boleh paksa diri anda bayar. And bayar dulu, sebaik saja gaji masuk. Jangan tunggu. Kalau anda tunggu, confirm saya boleh jamin duit anda akan habis. Malah akan habis sebelum gaji anda masuk lagi. Tips number 2 ialah saya nasihatkan budak-budak muda untuk have a side income or hustle income. Orang kata apa? Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. So you want to choose right now when you first starting your job, baru je nak mula kerja, anda perlu korbankan masa anda untuk kerja keras sedikit. You don't have to work so hard for long. Trust me, anda kena kerja like 5 tahun, maybe the first 3 or 5 years is enough. And anda nak buat side income yang mengajar anda 2 skill ini. 2 skill yang bagi saya sangat-sangat penting untuk semua anak muda fahami dan belajar, iaitu ilmu dalam sales, ilmu menjual dan juga ilmu dalam marketing. Kalau anda cari side income yang boleh ajar anda 2 ilmu ini, sales and marketing,
trust me, in the next 3 to 5 years, your life will be so much easier. Seriously. And that's what I did. Saya dulu kerja doktor 2 tahun. Tak ada ilmu apa-apa. Tak buat side income. Gaji masuk je. Bergantung pada gaji yang masuk setiap bulan. And then saya pulang ke Malaysia. Saya buat apa? Saya berhenti. And I learn how to sell. I learn how to market myself. And sebab tu anda nampak channel Dr. Adam Zubir. Betul? But when I do that, right, I not only get the money, but I also learn new things that make my life a better person. And anda, kalau anda muda lagi, you have one asset that other people don't have, which is time. Okay, anda ada masa yang panjang. Anda masih muda lagi. Kalau anda buat silap pun, anda boleh belajar dari kesilapan. There's still time for you to reverse or to perbaiki kehidupan anda. Kerana apa? Sebab anda ada masa yang panjang di hadapan anda. Anda belum kahwin lagi, anda tak ada anak, anda tak ada komitmen yang besar. So, during this time, okay, this very important period of time, which is when you are still young, you want to try out new things. Jangan cuba benda baru bila dah pencen umur 55 tahun baru nak sibuk-sibuk buat bisnes. Sebab itu ramai yang tercedok. Okay, duit EPF keluar, start a business, lesap begitu saja. But instead, you want to start when you're still very very young. Okay, dan tips yang terakhir, okay, yang ketiga ialah tambah ilmu pengetahuan. Okay, spend the money. Duit gaji yang anda masuk, bukan saja anda nak labur semata-mata. Allocate some of your money untuk invest ke dalam diri anda. Belajar ilmu pengurusan kewangan. Belajar ilmu macam mana nak melaburkan duit anda. Tak kisahlah dalam saham ke, dalam property, dalam cryptocurrency ataupun start a business. You want to learn. Okay, jangan ingat dah dapat degree tu, that's it, anda boleh jadi kaya raya. Tidak sama sekali. Degree doesn't equal to real life skill. What you want to learn, if you want to become rich, super rich, you want to learn real life skill. Okay, that's why I say I have a few students yang memang join belajar dengan saya seawal umur 22 tahun, 21 tahun, and trust me, sekarang ni income dia dah pun cepat capai 2-3 ribu ringgit sebulan consistently walaupun dia masih lagi belajar. Okay, cuba bayangkan orang umur 21 tahun masih lagi belajar dah dapat income 2-3 ribu ringgit. Sedangkan kalau dia start kerja nanti gaji dia lagi rendah daripada duit yang dia dapat. Okay, based on daripada business yang dia buat. Why? Because dia invest dalam diri dia. Tidak ada benda yang boleh mengalahkan ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan yang diaplikasikan dalam kehidupan sebenar. So there you go, my 3 tips. Okay, for all young people out there, how you can save money, how you can grow money 10, 20, 30 or even 50,000 in the next 3 to 5 years. Okay, that's all from me. Kalau anda nak tahu lagi tips-tips kewangan yang lain, feel free to visit my YouTube channel Dr. Adam Zubir. Kat dalam tu ada banyak video-video yang saya kongsikan kepada anda semua secara percuma. Okay, tune in to that one. And if you have any question, comment down below. I will see you in my next video.